Allahyarham Adib telah pun bertugas untuk suatu perkara event yang berlaku di persekitaran Kuil Sri Maha Mariamman di Sipak pada 27 November 2018, iaitu hari kedua rusuhan. Malangnya akibat daripada peristiwa pada hari kedua tersebut ataupun malam kedua itu, Allahyarham Adib dijumpai dalam keadaan yang tenat, di luar daripada kenderaan bomba dan tenat. Beliau kemudiannya telah pun diberi rawatan dan juga telah dibawa ke Institut Jantung Negara. Tapi malangnya pada 17 Disember 2018 Allahyarham menghembuskan nafas yang terakhir. Now, apa yang berlaku dari sudut siasatan polis pada masa itu adalah pada peringkat awal mereka telah menahan beberapa pihak yang mereka percayai terlibat dalam perkara itu ataupun perkara-perkara lain pada masa itu. Ini rakyat kena faham. Pada malam itu terdapat rusuhan. Malam sebelum itu pun rusuhan dan malam itu pun rusuhan. Dan rusuhan pada malam kedua ni berlaku di beberapa tempat. Pelbagai kenderaan dibakar. Bangunan dipecah. Dan satu tempat di situ di mana Allahyarham Adib menembui kecederaan mengakibatkan kematian. Jadi beberapa peristiwa berlaku. Pihak polis menyiasat. Bila pihak polis menyiasat peristiwa-peristiwa pada hari yang sama, maka ada orang yang ditahan. Pada masa itu orang telah mempercayai segolongan 4 orang rakyat Malaysia keturunan India yang ditahan kononnya adalah mereka yang menjadi suspek dalam kecederaan yang dialami oleh Allahyarham Adib. Tapi daripada siasatan polis difahamkan bahawa mereka tersebut sebenarnya ditahan kerana mereka terlibat dalam rusuhan sampingan apa yang berlaku di tempat kejadian Adib. Memang dalam kes-kes seperti ini ada keadaan di mana punca kematian tidak diketahui atau tidak boleh dikenal pasti melalui siasatan biasa. Maka sebelum dalam kes jenayah membunuh contohnya diambil pertuduhan sekalipun, kita kena kenal pasti bahawa punca kematian adalah perkara yang boleh menjadi salah di sisi undang-undang. Kalau punca kematian itu adalah akibat kecuaian ataupun kemalangan, maka itu bukan jenayah. Jadi dari sistem perundangan, punca kematian wajib dikenal pasti. Dan pada masa itu, iaitu di peringkat bulan Februari 2019, apabila pada masa itu Peguam Negara Tommy Thomas telah pun meminta Coroner ataupun Mahkamah Coroner diwujudkan yang telah diperkenankan, dan kemudiannya suatu inkuari telah diadakan mulai daripada tarikh tersebut sehinggalah pada 27 hari bulan September 2019, tak silap saya. Satu perbicaraan inkuari selama tempoh 41 hari melibatkan saya percaya 39 orang saksi, dan mahkamah kemudiannya telah membuat suatu keputusan yang mengatakan bahawa dalam pandangan mahkamah kecederaan yang dialami oleh Allahyarham Adib yang mengakibatkan kematian itu adalah disebabkan oleh kelakuan jenayah 2 orang atau lebih yang belum dapat dikenal pasti. Itu adalah penemuan mahkamah yang dipanggil dalam bahasa Inggerisnya verdict, keputusan. Dan dalam kes ini, walaupun Mahkamah Coroner telah berpendapat terdapat 2 atau lebih orang melakukan kesalahan jenayah itu, tapi jangan kita lupa Mahkamah Coroner mengatakan tidak dikenal pasti. Dan keputusan itu pada 27 September 2019, ya, iaitu hampir setahun selepas Allahyarham Adib meninggal dunia pada 17 Disember 2018. Jadi dalam keadaan seluruhan ni, maksudnya di sini adalah kejadian berlaku pada waktu malam dalam keadaan gelap
dengan pelbagai rusuhan lain di sekeliling itu. Tidak semestinya kita boleh mengenal pasti walaupun terdapat video-video kejadian siapakah orang yang terlibat. Tidak mungkin, tidak semestinya kita boleh kenal pasti. Dalam hal keadaan tersebut, apa yang menjadi tanggungjawab pihak berkuasa adalah memberi kejujuran, menyatakan dengan jujur. Contohnya, kami telah pun berusaha sedaya upaya. Percayalah, siang malam kami telah cuba mencari daripada butiran-butiran yang kita ada, daripada keterangan yang diperoleh, daripada video-video yang dipaparkan. Tapi malangnya kami tidak dapat kenal pasti siapakah yang menyebabkan kejadian kecederaan tersebut. Bagi pihak berkuasa, kami minta maaf. Tapi kami tidak boleh membuat ketidakadilan dengan membawa orang yang tidak terlibat kononnya untuk menyelesaikan kes ini. Itu pun jenayah.